أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Diri Jemaat Nur Ramadan, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izinnya dapat juga kita bersama-sama berada di dalam dewan kuliah yang mulia ini. Mudah-mudahan dapat kita memanfaatkan masa yang ada antara maghrib dengan isyak untuk kita bermuzakarah, untuk kita mengingati Allah, membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang wajib baginya dan sifat-sifat yang mustahil di atasnya dan sifat-sifat yang harus padanya. Mudah-mudahan dengan itu kita kenal, betul-betul kita kenal siapa yang kita sembah. Kita kenal siapa yang benar-benar berkuasa. Kita kenal siapa yang benar-benar mentadbir alam ini, supaya kita, akidah kita diterima oleh Allah dan selamat kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Cukup juga malam ini saya sempat datang. Sempat juga, walaupun lambat. Kalau lambat tadi tak tahulah di mana. Jam kuat benar. Udahlah hujan, jam pula tu. Seluruh perjalanan daripada Kuala Limpang sampai apa kata tak, saya keluar awal tadi. Pukul 6 suku saya dah keluar dah. Maknanya 45 minit dari sana kemari tu dan benar-benar lah. Tapi rupanya saya sampai Gunung Mesah orang dah azan. Kira-kira nak telefon ada. Nak telefon nak balik ke belakang tu. Tapi redah juga. Kau ajar sikit ikut belah kiri. Patutnya ikut queue lah kan. Ini dah ikut belah kiri. Mujur bawa entokannya hijau tu. Kalau bawa Mercedes aku tak lepas kot. Pasal dia besar benar. Belah kiri tu dah lepas sikit. Elok lepas. InsyaAllah sampai sini. Orang dah pun dah habis. Saya sampai di ujung sana dah masuk dah. Tok Imam dah salam. Tapi dapat juga lah berjemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kesusahan yang dialami tadi, Allah akan bagi ganjaran-ganjaran yang istimewa untuk saya. Mudah-mudahan. Muka surat berapa? 23. Baik. 23. Iaitu i'tiqad yang berlainan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam dunia ini banyak i'tiqad. Kata Nabi, umat Yahudi dan umat Nasrani akan berpecah kepada 72 firqah. Firqah itu artinya kumpulan. Gerakan itu namanya firqah. Ada 72 kumpulan dalam mazhab Nasrani. Begitu juga mazhab Yahudi. Tetapi umat aku, kata Nabi Muhammad, akan berpecah kepada 73 firqah. Jadi lebih orang Islam ke lebih Yahudi Nasrani? Lebih orang Islam lagi. 72-nya masuk neraka, kata Nabi. Untukkan saya tu. 72 darinya masuk neraka. Hanya satu saja yang dimasukkan ke dalam syurga. Ditanya sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang masuk syurga itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ni banyak benar i'tiqad. Yang mengaku Islam tu. Sekarang ni yang paling menonjol siapa? Syiah. Itu yang paling menonjol.
Syiah saja ada 22 puak, 22 firqah. Syiah saja. Ada yang Ja'fariyah, ada yang apa, saya pun tak tahu apa namanya, macam-macam, Imamiyah dan sebagainya. 72. Satu pun tidak ada yang menyamai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikit-sikit dekat-dekat ada, tapi betul-betul menyamai tak ada. Mereka percaya pada Quran yang lain. Mereka menganggap sahabat-sahabat itu menyembunyikan Al-Quran. Mereka menganggap Abu Bakar tu kafir. Itu dia mah. Mereka mengatakan Umar tu kafir. Mereka hanya memuji Ali. Ali itu aja sahabat yang sebenar yang kata dia. Mereka itu pengikut Ali. Itu Syiah. Syiah tu kata pengikut. Cuba kita tengok di internet tu. Ada yang tahlil menari lah. Tak pernah tengok kan? Allah, dia macam internet ke rumah dia mana? Kalau ada pun tengok dia mana? Apa benda tengok dia mana? Ada yang nari kiri kanan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah, menari-nari tau. Itu Syiah. Selain daripada Syiah, Wahabi. Wahabi ni dia memang tak ada sesat. Tapi jadi masalahnya Wahabi ni mereka menyesatkan orang. Kalau tak ada hadis, ada ayat Quran, mereka tak terima. Ijma' ulama' tak terima. Qiyas tak terima. Mereka hanya menerima Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hadis, mereka tak terima. Jadi siapa sekarang isyak kan, siapa jadi itu imam, dia baca usolli fardhan isya', dia minta ikut. Bid'ah. Tiap-tiap yang baharu itu adalah bid'ah, kata. Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Itu orang Wahabi. Dia mengikut seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi ini dia tak mengaku diri dia itu Wahabi. Mereka bukan mengaku dia itu Wahabi. Mereka mengaku diri mereka itu Ahlus Sunnah. Tapi hanya meyakini apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam hadis. Kalau tak ada hadis, tak ada. Itu yang membid'ahkan banyak orang tu. Marhaban bid'ah, baca doa awal tahun, akhir tahun bid'ah. Lagi apa? Apa yang bid'ah lagi? Lagi ni selawat antara dua khutbah bid'ah. Kalau jemaah tu selawat tu bid'ah tu. Doa lepas sembahyang, wirid lepas sembahyang ramai-ramai ni bid'ah. Mana ada kan? Tahlil bid'ah, marhaban bid'ah. Yang tak bid'ah apa? Karaoke, agaknya lah. Ini dia, ini orang Wahabi. Di sini udah menular ni. Tapi di Indonesia sana udah bertapak mereka benar. Ada masjidnya, masjid Wahabi. Tu imamnya tak ada baca qunut pun. Ada di Medan tu banyak, 2-3 masjid yang macam tu. Itu Wahabi. Kemudian Murjiyah, ada juga satu Murjiyah namanya. Macam-macam. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ada lagi macam-macam lah, saya pun dah lupa. Tuan-tuan boleh baca kitab yang bernama I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama bukunya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengarangnya namanya Sirajuddin Abbas. Orang Indonesia Sirajuddin Abbas. Itu nama I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diuraikannya satu-satu, termasuk Qadiani. Qadiani ni apa? Yang pahaman yang diasaskan oleh seorang India, namanya Mirza Ghulam Ahmad namanya. Dia tu hafal Quran tu. Dia mengatakan dia ni adalah Nabi yang terakhir katanya. Mirza Ghulam Ahmad, berdasarkan ayat Quran. Apa ayat Quran? Surah Saf. Ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum wa iz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku ni adalah Rasul kamu. Itu sebenarnya bukannya Mirza Ghulam Ahmad. Itu adalah perkataan Nabi Isa alaihissalam, yang mengatakan aku ni adalah Rasul kamu. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadai
Wa minat Taurah, dan datang kepada Taurat, membenarkan kitab Taurat tu. Ya. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Berilah, terimalah berita gembira bahawa nanti akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Aku lah tu, kata dia, Mirza Ghulam Ahmad tadi. Aku lah tu Ahmad tu, katanya. Pada hari ini dimaksudkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Qadiani ni ramai pengikutnya, berjuta-juta di India tu ramai. Di Malaysia pun dah ada. Terutama di Gombak tu banyak yang dah mengikut fahaman Qadiani. Itu ya. Itu banyaknya. Semuanya yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk neraka. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu kumpulan saja yang masuk syurga. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya orang-orang yang mengikut sunnah Nabi. Sunnah itu apa? Tradisi Nabi, perjalanan hidup Nabi. Ikut Nabi itu tak sesat sampai bila-bila. Ya. Nabi dah pesan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi was sunnati, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dua benda aku tinggalkan kepada kamu. Yang kalau kamu ikut kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. You will not get astray forever and ever and ever and ever, selama-lamanya. Tidak akan sesat. Apa dia? Kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Kitab Allah Al-Quranul Karim wa sunnati, dan sunnah aku. Ya. Sunnah itu tradisi Rasulullah. Itu Ahlus Sunnah. Wa itu dan al-jamaah itu para sahabat. Itu jamaah para sahabat. Kamu ikutlah mana-mana para sahabat tu, kamu tidak akan sesat. Kamu akan dapat petunjuk, kata Nabi. Ya, ashabi kan. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Ya, bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana seorang darinya, kamu tetap akan dapat petunjuk. Ikut Abu Bakar dapat petunjuk, ikut Umar dapat petunjuk, ikut Ali dapat petunjuk, ikut Osman dapat petunjuk. Kerana mereka itu apa? Seperti bintang-bintang di langit. Bintang itu apa peranannya? Bintang itu apa peranannya? Menunjuk arah. Siapa tak tahu jalan, tengok bintang tu. Orang yang kaji bintang tu, dia tahu jalan. Daripada Mekah nak ke Madinah, ikut perjalanan bintang. Tidak akan sesat kalau ikut bintang. Begitulah juga sahabat-sahabat seperti bintang di langit. Kamu ikut mana-mana seorang darinya, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Okey. Itu dia akidah dalam dunia ni. Yang mengaku Islam punya amat banyak. Lebih-lebih lagi di luar Islam ada dah akidah yang lain. Ada Christianity, lagi ada Yahudi, lagi ada Hinduism, lagi ada Buddhism, lagi ada Bahai, lagi apa? Ada Sikhism. Tahu apa Sikhism? Menggali tu. Sikh tu, menggali Sikh ya. Sikhism. Dan ada yang paganism. Tahu paganism? Yang mengikut tradisi lama-lama aja. Dia nyembah batu, nyembah berhala, nyembah pokok besar. Ya, itu namanya paganism. Dia ikut pagan. Pagan tu dia ikut tok nenek moyang dia dulu. Itu namanya paganism. Orang Afrika banyak begitu. Dia ikutnya apa ni? Nyembah bukan nyembah Allah, dia menyembah batu benda. Dia menyembah benda-benda penunggu-penunggu semua ni. Orang Melayu dulu begitulah. Ya. Lamutan kata ada penunggu. Sebab tu nak kencing pun minta izin dengan penunggu dulu. Bila dia nak kencing dalam hutan apa sebut? Tapi tok nenek sini, anak cucu cicit sini nak kencing. Minta izin daripada hantu-hantu yang ada keliling hutan. Itu namanya paganism. Ya, pagan tu dia ikut fitrah dia aja. Itu namanya paganism. Banyak lagi. Ya. Akidah semuanya salah. Ya, yang diterima Allah hanyalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tu dan jamaah tu jamaah para sahabat. Kemudian begitu juga lepas para sahabat dipanggil tabi'in. Ikut tabi'in pun dapat petunjuk juga.
Kerana Nabi kata khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kata Nabi. Kurun tu berapa tahun? 100 tahun. Jadi 100 tahun di apa selepas Nabi, itulah sebaik-baik kurun. Khairul qurun qarni. Summa allazina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Artinya berapa tahun lagi? 100 tahun lagi. Berapa ratus tahun dah? 200 tahun. Itu yang terbaik. Kemudian lagi sekali sebut Nabi. Summa allazina yalunahum. Kemudian yang mengiringi kurunku. Artinya 100 tahun lagi lepas itu. Itu aja. Yaitu yang pertama kurun Nabi, yang kedua kurun yang mengiringi kurun Nabi, yang ketiga kurun yang mengiringi kurun Nabi. Ini 300 tahun. Zaman itu dipanggil zaman salafus soleh. Salafus soleh. Salaf tu artinya orang dulu-dulu. Soleh tu apa? Soleh tu apa? Yang baik-baik, majoritinya baik-baik belaka. Tak jumpa orang ninggalkan sembahyang pada ketika itu. Tak jumpa orang yang mencuri kalau ada pun sikit benar. Tak jumpa orang yang berzina pada masa itu, ya. Itu zaman Rasul, yang zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in 300 tahun tu. Zaman tu apa? Salafus salih. Lepas itu dah mula zaman fitnah namanya. Selepas 300 tahun sampai hari ini, nama zamannya zaman apa? Zaman fitnah. Atau dikenali dengan nama halafut toleh. Halaf tu yang kemudian. Halaf. At-toleh tu apa? Bukan toleh ke kanan. Apa toleh? To alif lam ha. Toleh. Artinya yang jahat-jahat. Majoritinya jahat-jahat. Itu zaman sekarang ni, zaman ini. Majoritinya jahat-jahat. Majoritinya derhaka. Majoritinya seronok dengan maksiat. Majoritinya tak mau beribadat. Majoritinya tak mau menyembah Allah. Itu zaman apa gelornya? Sudah lupa, penat ngaburnya. Belum apa namanya? Halafut toleh. Halaf yang at-toleh, ya. Halafut toleh. Zaman kemudian yang majoritinya jahat-jahat. Iya ke dah? Iya ke dah? Mana lebih ramai, yang semayang ke yang nengok wayang? Tak boleh usah buat lah. Kejap ni, orang di taman ini, mana yang ramai? Datang ke surau ke semayang atau nengok wayang di rumah? Yang ramainya nengok wayang. Mana yang ramai? Pakai purdah ke yang terdedah? Mana ramai? Ayo, mana ramai? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Mana ramai? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Yang jahat yang ramai. Lagi? Mana ramai? Yang warak ke yang wakrak? Wakrak yang ramai. Ini namanya halafut toleh. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi'in tak ada jumpa pun. Jarang jumpa orang-orang yang melakukan maksiat. Zaman itu paling malas, paling kudi, paling corot, paling tak guna. Mereka semayang sehari semalam 100 rakaat. Yang wajib dan yang sunat, 100 rakaat. Itu dah malas berbenar, penyegan berbenar, berat tulang berbenar tu. Itu 100 rakaat. Hari ini kalau ada orang semayang 100 rakaat sehari semalam, macam dikata orang dia gila. Dikata orang dia tu apa? Ekstremis. Dikata orang tu dia melampaui batas, kan, dia kata ekstremis, kan dia. Itu zaman kita ni. Apa hal dia ni? Udah merin ke, kata. Nak semayang ni kerjanya. Padahal zaman para sahabat dulu itulah kerja dia. Seorang-seorang wirid, zikir seorang-seorang aja. Hari ini ada juga orang seorang-seorang cakap, ada tak? Ada tak cakap seorang-seorang? Ada. Cakapkan telefon hands free semua. Dia seorang dekat kita ingat cakap dengan siapa? Rupanya dia cakap melalui telefon tu. Itu hari ini, ya. Okey. Belum baca lagi, ini baru apa? Baru mukadimah baru. Dia antara kepercayaan yang salah itu dan i'tiqad, maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tiqad atau kepercayaan. Ni atas, ya. Kita baca atas sikit. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia di dalam perkara ini, dalam perkara kudrah dan iradah. Tajuk kita ni apa? Kudrah dan iradah. Kudrah kemudian iradah. Iradah belum lagi, dia kudrah baru, ya. Iaitu kudrah. Apa kata kudrah tadi? Yang sudah kita baca bulan sudah. Kudrah apa artinya?
kuasa. Apa kuasa Allah Ta'ala? Apa kuasa Allah Ta'ala? Mengadakan dan tiada mengadakan. Kalau Allah hendak, diadakannya. Kalau Allah tak hendak, tidak diadakan. Boleh diadakannya sekejap, lepas itu tak ada. Atau boleh ditakadakannya selama-lamanya pun boleh. Boleh dia mengadakan sekejap, lepas itu tak ada sekejap, lepas itu adakan balik. Boleh tak? Boleh tak? Macam kita lah. Kita dulu tak ada, sekarang ni ada. Lepas itu tak ada balik. Lepas itu ada balik. Itu berkuasa Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Dan ada tu boleh terus ada. Boleh juga tiada tu terus tiada. Kita dah belajar bab baqa. Ada tak yang ada tak rosak-rosak? Ada tak? Ada ke tak ada yang Allah jadikan? Dulu tak ada, lepas tu ada, kemudian terus ada, lepas kiamat pun ada lagi. Ada tak? Apa dia? 10 perkara. Yang pertama syurga. Yang kedua neraka. Yang ketiga sudah Allah jenuh ngajarnya bila sudah ni. Yang ketiga apa? Arash. Yang keempat kursi. Yang kelima qalam. Qalam tahu tak? Qalam yang boleh takdir tu, ya, pen. Tu qalam. Yang keenam roh. Roh tu, roh kita ni, kita mati esok, roh ni bukan mati, roh tu hanya pindah saja daripada alam dunia ke alam akhirat. Yang ketujuh Loh mahfuz, tahu? Itu yang ketujuh. Yang ke-8 kursi sudah belum? Sudah. Yang ke-8 ajbuz zambi. Ajbuz zambi, benih manusia. Yang besar mana? Besar mana benih manusia? Besar biji sawi. Besar ke kecil? Ada ni di tulang tongkin kita ni, tulang punggung kita ni, ada ni. Besok di akhirat yang lain tu semua hancur. Tulang hancur, kepala hancur, tengkorak hancur. Nombor satu hancur apa? Mata hancur. Kerana mata ni satu jahat. Terbeliak ada mata ya. Asal malam mata terbeliak aja. Tengok apa? Tengok musang berjanggut lah. Tengok maharaja lawak lah. Tengok apa lagi? Tengok apa lagi? Madu tiga lah. Tengok Undertaker lah. Lagi tengok apa lagi? Big Show lah. Lagi tengok apa lagi? Tengok David Beckham lah. Cristiano Ronaldo. Kenal mana? Kenal, dia kenal betul. Ya. Itu sebab mata dulu di koja kena cacing. Ulat dan cacing dia menuju mata dulu. Mata ni satu jahat. Mata ni jahat ke baik ni? Jahat juga. Pagi-pagi tahu. Pagi-pagi buka tingkap, naik motor, start motor, udah lampu tu nyuluh pehai amui tahu. Kerana taman saya tu tak ada anjing. Jadi kalau kerana tak ada anjing, apa jadi? Ramailah amui suka jogging pagi. Pehai tu besar-besar tiang tu. Ya. Nyuluh dia tu. Bila start motor tu, udah nampak pehai. Atau kalau tak tengok, terlanggar. Apa buat? Tengok jugalah. Itu sebab mata tu nombor satu dia koja, dia cacing dan ulat. Ya? Yang tak hancur itu adbuz zambi tu. Benih manusia. Esok dia jadikannya body baru tu melalui adbuz zambi tu. Itu yang nombor 8. Nombor 9 yang tak hancur ialah jasad orang-orang yang mati syahid. Siapa mati syahid, syahid dunia akhirat lah ya, jasadnya tidak akan hancur. Yang ke-10 yang Allah kekalkan ialah jasad nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu tak dihancur. Kalau siapa boleh ngorek kubur Nabi Muhammad tu, korek lah, badannya tak dihancur. Kena yakin tapi tak ada siapa yang berani nak ngoreknya, ya? Badannya tak dihancur. Ada 2 lagi. Yang ini tidak ada nas yang terang, tidak ada nas yang qat'i, ya. Tidak ada nas yang boleh kita pakai sangatlah. Tapi ulama-ulama mengatakan ada 2 lagi. Di samping 10 tadi, 2 lagi juga badannya tak hancur. Yang pertama, orang yang hafaz Al-Quran. Bukan hafal ya, hafaz. Dia hafal
dia amalkan, dia kembangkan, dia perjuangkan dalam hidupnya. Orang macam ni, orang yang dapat gelaran Al-Hafiz tu. Tapi syarat dia mengamalkan Quran. Kalau Al-Hafiz tu menentang ayat Quran, hancur macam kita jugalah, ya. Ada tak Al-Hafiz yang itu? Menentang hukum Allah bersama dengan orang-orang yang zalim, bersama dengan orang yang menentang hukum Allah. Ada tak? Itu tak masuk dalam Al-Hafiz yang sebenarnya, ya. Kalau dia benar-benar Al-Hafiz, dia akan dikekalkan jasadnya. Yang ke satu lagi tu ialah yang ke-12, orang-orang yang azan, sentiasa azan. Orang jadi tok bilal. Ya. Dia pun dikekalkan jasadnya. Bukan sekali-sekala, ya. Setiap waktu ada aja dia jadi tok bilal. Tok bilal rasmi. Sebab itu orang yang jadi tok bilal ni bertuahlah. Mudah-mudahan nanti mereka akan kekal jasad mereka. Sebab itu ada perselisihan faham antara mana yang lebih afdal, jadi tok bilal ke jadi tok imam. Ada ulama mengatakan tok imam lagi afdal, ada lain ulama kebanyakannya mengatakan tok bilal lagi afdal. Berapa ramai orang yang menyahut seruan tok bilal tu, seramai itulah dapat pahala bagi dia. Tapi nak betul-betul lah bangnya. Sebutannya biar betul-betul. Kadang-kadang dia bang juga tapi sebut tak betul. Bukan orang sini ni, saya tak dengar dia azan sini, ya. Tempat lain. Kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar, betul ke tu? Betul ke tu? Ada pula. Ini satu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang aik tu? Alif kaf di atas apa? Ak. Alif di atas A, alif kaf di atas ak. Bukan aik, bukannya ek. Sebut betul-betul. Ini dah. Kadang-kadang dia qala-qala hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaf tu bukannya qala-qala. Kaf tu huruf apa? Huruf hamas. Bukan hamas yang meletupkan diri itu hamas juga namanya. Ini hamas ni keluar angin je. Ak. Kena belajar juga. Selalu ada kursus azan. Yang dipimpin oleh Ustaz Radhi Kamarul Highland. Ada ke pernah dengar ni? Ya, kalau ada pergilah hadir kursusnya. Dia pakarnya. Dia memang pakar tajwid pun. Ya. Orang yang jenis inilah. Dia berkesan azannya tu. Sebutannya betul, dia datang dari hati dia betul, dia hayati apa yang diucapkannya tu. Ini akan kekal jasadnya tu, ya. Jadi 12. Yang ada nas, yang ada keterangan 10. Ya. Jadi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qudrah Allah taala. Baik. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia dalam perkara ini berbagai-bagai fikiran dan fahaman, seterusnya membawa kepada berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tiqad atau kepercayaan. Sebenarnya bukan 3 aja, ya. Hanya nak disebut di sini 3 kepercayaan. 3 jenis i'tiqad. Sebenarnya beratus-ratus jenis i'tiqad. Kalau dikompol ke orang kafir punya dengan orang kafir punya i'tiqad dengan orang Islam punya i'tiqad, tak tahu 100 lebih agaknya, ya. Beratus-ratus lah. Tak dapat nak kita bilang kan berapa banyaknya. Ya, lebih-lebih orang kafir banyak benar, ya. Tuhannya pun banyak benar. Ada Tuhan nama Uzza, ada Tuhan nama Lata, ada Tuhan nama Majinnah namanya. Itu orang kafir. Ya, orang Hindu lagi banyak tuhannya. Orang Hindu tu lah, berbelah-belah Tuhannya. Ada nama Rama, ada nama Krishna, ada nama Murugan, ada namanya Lingam, ada namanya Vishnu dan sebagainya. Itu orang Hindu punya Tuhan. Ya. Zaman jahiliah tu betul juga Tuhan yang banyak benar. Baik. Ada 3. Yang pertama i'tiqad qadariyah. Qadariyah ni lebih kurang Mu'tazilah lah, dia lebih kurang Mu'tazilah, ya. Dia Qadariyah tu dia beriman dengan kuasa Allah Taala. Seolah-olah Allah dah bagi kuasa bagi dia. Allah bagi kuasa untuk menentukan sesuatu. Bila dia buat,
Kalau betul-betul pasti berjaya. Kalau tak betul pasti gagal. Dia bukan tak ada kena-mengena dengan Allah Taala. Dia mengatakan Allah dah bagi freedom kepada kita. Jadi kamu buat ajalah katanya. Perkataan qadariyah itu nisbah itu bandingan kepada qudrah. Ya, qadariyah tu dia ambil dari perkataan qudrah. Qudrah tu apa? Kuasa. Seolah-olah kita ni ada kuasa. Bila makan ubat mesti baik. Bila kita belajar mesti pandai. Bila kita kahwin mesti dapat anak. Ya. Lagi apa? Bila kita rajin sembahyang mesti masuk syurga. Bila kita buat maksiat mesti masuk neraka. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Tak ada sandaran langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah dah bagi kebebasan. Sebenarnya itukah berlaku? Itukah kebebasannya bagi Allah? Tak ada, ya. Semuanya ditentukan oleh Allah Taala. Ya. Ada orang tanya Dr. Zakir Naik, macam mana ini? Adakah kita tidak ada kebebasan kerana semuanya sudah ditentukan oleh Allah Taala? Memang kata Dr. Zakir Naik tu. Memang Allah sudah menentukannya. Menentukan tu, dia sudah tahu apa yang akan berlaku pada kita. Bukan dia menentukan kita buat itu, buat ini dah. Dia sudah tahu bahawa kita ni akan melakukan itu, melakukan ini. Itu ilmu itu dah ada di sisi Allah Ta'ala. Cuma kita menjalankan aja apa yang dah Allah tahu. Allah dah tulis di Lauh Mahfuz macam tu. Allah dah tahu orang ni rajin sembahyang, orang ni berjuang jalan Allah, orang ni tak nak berjuang, orang ni berjuang menentang Allah. Allah dah tahu. Ilmu itu ada pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dibagi kita kebebasan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Allah dah sebut dalam Quran, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya aku tunjukkan kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Nak jadi orang yang taat ke nak jadi orang yang derhaka. Itu terserah kepada kamu. Ada jalan. Itu sebab dalam Quran ada suruhan, ada larangan. Yang disuruh pun ada, yang dilarang pun ada. Jadi make your own choice. Pilihlah yang mana dah. Kerana Allah bagi kebebasan untuk memilih. Ya. Jadi jangan disalahkan Allah nanti. Kerana sudah Allah bagi bebas untuk memilih. Ya. Cuma kita tak tahu apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala tu. Kita tak tahu. Kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Kita tak tahu. Siapa tahu kata? Siapa tahu dia tentu jadi ahli syurga? Oleh kerana kita tak tahu, maka kita buatlah yang terbaik untuk kita. Kerana kita semua ni ndakkan syurga, kan ndakkan neraka. Sekali lagi, kita ni ndakkan syurga, kan ndakkan neraka. Ndakkan syurga. Jadi kita buatlah perkara-perkara yang boleh melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Setelah itu terserah kepada Allah. Dan Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tak pernah Allah tu zalim kepada hamba-hambanya. Kalau kita buat beriman dan beramal soleh, ya, Allah janji apa? Janji syurga. Syurga lah tu. Allah ada pernah mungkin janji? Ada tak? Tak ada. Ya, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah dah tahu dah tu. Dan perjalanan kita tu Allah dah tahu akan jadi opini, jadi opini. Dia ni rajin sembahyang, dia ni rajin berjuang, dia ni rajin bersedekah, dia ni rajin mengaji dan sebagainya. Allah dah tahu. Ya. Cuma kita ni menjalankan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Ya. Allah mengikut kehendak kita. Kemudian begitu juga Allah janji, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar. Sambung. Hum fiha khalidun. Dan mereka yang kufur, yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Mereka menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Penghuni neraka itu kekal selama-lamanya. Ini dia tuan-tuan ya. Jadi Allah dah bagi tahu, yang ini kamu boleh masuk syurga, yang ini kamu kena masuk neraka. Ya, kalau dah tahu buat juga, itu siapa salah? Kita lah salah. Allah dah bagi tahu. Kalau kamu kufur dan maksiat,
Kalau kamu kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kamu beriman dengan Muhammad saleh, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian diberi pula gambaran syurga tu begini. Ya, nikmat-nikmat syurga tu macam mana? Makanannya macam mana? Minumannya macam mana? Pakaiannya macam mana? Kenderaannya macam mana? Mahligai macam mana? Itu syurga kan? Lagi apa? Kenderaannya macam mana? Buah-buahannya macam mana? Ya, kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, kata Allah ya. Setiap kali dia orang-orang ahli syurga itu diberi rezeki, mereka berkata, ini siapa yang kami dapat di dunia dulu katanya. Di dunia dulu kami makan doyan, ini dah ada doyan, siapa yang itu katanya. Padahal hakikatnya serupa ke tak serupa? Serupa ke doyan dunia dengan doyan syurga? Tak serupa. Namanya boleh serupa, tapi hakikatnya tak serupa. Doyan dunia ni macam mana? Doyan dunia ni macam mana? Ada yang mangkuk, ada yang berulat, ada yang bonyok. Tahu ke bonyok? Tak tahu. Ya Allah, dia orang mana ni? Orang Pakistan, patut saya tahu. Ya. Tapi doyan syurga macam mana? Tekan je isinya, tahu musang king belakang. Punya hebat tak ada ulat, tak ada mangkuk, tak ada bonyok. Rasanya apa? Manis, lemak aja. Tak ada pula lepas tu keluar bau busuk, tak ada. Itu doyan di syurga. Ya. Kemudian walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Tahu? Pasangan di syurga besok suci aja. Tak pernah uzur, tak pernah datang. Datang apa? Tanya dia apa datang. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Nak ke tanda? Sekali lagi, nak ke tanda. Nak pilih syurga ke nak pilih neraka? Pilihlah syurga. Nak pilih syurga, dua je syaratnya. Apa? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Tadi dah saya bacakan ayatnya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kemudian dicerita pula tentang neraka. Macam mana makanan neraka? La'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him, kata Allah dalam Quran ya. Makanan mereka ialah buah-buahan daripada pokok zaqqum. Ada pokok namanya pokok zaqqum. Buahnya buah apa? Buah zaqqum lah. Pokok zaqqum, buah zaqqum lah. Ya Allah demi. Pokok doyan buah apa? Doyan lah. Pokok jerin buah apa? Buah jerin lah. Pokok rambai buah apa? Ada ke pokok lain buah lain? Ada ke pokok lain buah lain? Ada. Apa? Ada apa? Apa dah? Pokoknya kabung, buahnya kantor. Ya Allah, saya tak pernah dengar ke? Buahnya buah kantor, pokoknya pokok kabung. Tapi lazimnya nama pokok itu serupa lah dengan nama buahnya. Pokok pisang, buah pisang. Pokok doyan, buah doyan. Pokok manggis, buah manggis. Adakah pokok doyan buahnya jerin? Mana ada ya? Itu dah. Itu makanan mereka ialah daripada buah-buahan daripada pokok zakum. Zakum tu satu jenis buah-buahan yang berduri, kemudian panas pula tu. Bila makan hancur apa ni, kongkong tau. La'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Dan memenuhi, dia makan sehingga penuh perut-perut mereka itu dengan buah zakum tu. Bila makan hancur kongkong tu, sampai hancur perut tu, makan lagi, hancur, makan lagi, elok balik, makan lagi, elok balik, hancur, elok. Begitulah. Itu buah zakum. Bukan boleh bukan boleh ditahan-tahan, tak ada ditoh-toh, dia automatik aja makan Fasharibuna alaihi minal hamim. Minuman mereka ialah air timah yang mendidih. Tahu timah? Bukan timah nama orang ni.
logam tu. Timah tu dipanaskan sampai dia cair, tahu? Bila cair minum air tu. Macam minum cendol tu. Apa dah? Habis kerongkong tu ya. Habis kerongkong tu. Famali'una minhal futun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Minumlah mereka air timah tu seperti minumnya seekor kaldai. Kaldai minum macam mana? Gong macam itulah ya. Itu seksa neraka. Ya. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Itu cerita dalam neraka. Dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang garang-garang, yang kasar-kasar, yang ganas-ganas. Mereka tak reti nak derhaka dengan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintah kepada mereka. Itu malaikat dalam neraka. Allah suruh balun apa buatnya? Balun lah. Allah suruh bedah apa buatnya? Gosok aja. Apa buatnya? Bedah. Allah suruh pelupuh apa buatnya? Pelupuh lah. Itu dia malaikat-malaikat di dalam neraka ni. Sebab itu tukang seksa di neraka itu malaikat, tak boleh orang. Walaupun orang tu orang hebat bahasanya, dia dapat tugas masa di akhirat, kamu ditugaskan untuk menyeksa orang dalam neraka. Kira bangga tu kan? Bangga tu kan? Dia macam warden tu kan? Warden tu apa? Menjaga apa banduan-banduan tu. Kira bangga tu. Tapi kalau orang macam mana kan? Kalau orang dia kerjanya menyeksa orang neraka macam mana? Allah suruh balun dia pun angkat semati tolong. Nanti takkan tak kenal ni ya. Ya. Tidak kejap berlaku apa itu. Susah buatlah saya. Tuan-tuan tak kenal saya kan? Kenal. Takkanlah tak kenal. Katakanlah Azmi dia udah angkat semati tu nak balun dah. Tengok nanti takkanlah tak kenal. Oh ustaz ke? Ya. Kita bulan ngajar mikir takkanlah mikir tak kenal kata. Oh ya. Lepas jalan. Dia diam yang kat orang lain tau. Ustaz seorang. Itu kalau orang. Kalau malaikat tak peduli, balun, bedal, pelupuh, tabuh. Ya, itu kalau malaikat. Sebab itu juga yang bagi nikmat-nikmat syurga tu malaikat. Kerana dia tidak ada keperluan syurga tu. Yang perlu kepada syurga siapa? Manusia. Sebab itu dia manusia tak boleh menjaga nikmat-nikmat syurga. Kalau dia boleh menjaga nikmat-nikmat syurga macam? Dia dululah. Ada bidadari dah ramai tu. Nak bagikan bidadari itu pada ahli syurga. Apa buat dia? Katakanlah ustaz tukang bagi. Betul tak? Macam? Dia lah dulu dah habis lalih-lalih dia baru ambil lah mikir Ustaz Ibrahim katanya. Pasal dia ada kepentingan. Malaikat apa kepentingannya? Dia bukan dakkan bidadari, dia bukan lelaki. Dia bukan dakkan makan, dia jenis tak makan. Dia bukan dakkan minum, dia jenis tak minum. Itu dia malaikat. Sebab itu mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjaga atau memberi, mengedarkan nikmat-nikmat di syurga. Dan mereka juga ditugaskan Allah untuk menyeksa orang-orang dalam neraka. Kerana mereka tu bukan lelaki, bukan perempuan, tak makan, tak minum, tak tidur, tak reti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Baik. Itu Qadariyah nanti. Belum habis cerita Qadariyah. Belum ke situ alirnya. Perkataan Qadariyah itu nisbah kepada Qudrah. Maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia. Mengapa dia tinggi kelulusannya? Kerana aku rajin mentolaah, kerana aku rajin belajar, sebab aku dapat PhD, sebab aku dapat doktor, sebab aku dapat jadi peguam, sebab aku dapat. Dia tak ada sangkut dengan Allah Ta'ala. Itu yang salahnya Qadariyah ni tadi. Dia kira apa yang diusahanya itulah dia menyebabkan dia berjaya. Apa yang tidak diusahakannya itulah juga penyebab bagi dia gagal. Dia gagal atau berjaya itu dengan dirinya sendiri, usaha sendiri. Sama ada usaha atau kurang usaha. Itu Qadariyah namanya. Semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia. Manusia itu sendiri sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan.
Lagi maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad Qadariyah, bukan Qadiriyah. Qadiriyah tu tarekat yang dipelopori oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tarekatnya katanya disiplin-disiplin zikir. Ada zikir-zikir yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang jadi ikutan orang sekarang ni. Itu namanya Qadiriyah. Itu nama tarekat. Ini Qadariyah. Ada beza tak? Qadir dengan Qadar. Jangan keliru tu. Ini Qadariyah, mengikut qudrah. Allah dah bagi kuasa, Allah dah bagi qudrah. Yang demikian nyatalah pahaman i'tiqad Qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas. Sedangkan manusia ada memberi bekas ke tak ada? Manusia ada tak memberi bekas? Berkesan ke tak tindakan manusia tu? Tak ada. Yang berkesan siapa? Allah Ta'ala saja itu reti memberi bekas. Pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Sebab itu ulama tidak mengkafirkan Qadariyah ni. Kerana mereka mereka berpahaman bahawa Allah yang memberi izin. Usaha dan ikhtiar tu Allah yang izin. Maka sebab itu tak ada ulama yang mengkafirkan Qadariyah. Tapi mereka dihukumkan fasik. Tahu fasik? Artinya berdosa. Itu Qadariyah tu. Tapi kalau dia mengatakan dia sebab kerana dia, itu dah jadi kafir namanya. Kerana dia tak ada sangkut paut dengan Allah. Itu yang jadi kafir tu. Kalau tidak tak ada. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal keadaan manusia pada tiap-tiap masa kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai. Itu sebab yang salahnya Qadariyah ni. Berapa ramai orang sakit makan ubat, ada tak yang tak mau baik? Ada tak yang tak mau baik? Berapa ramai orang kahwin, ada dah berbelah-belah tahun tak beranak. Padahal kalau ikut pendapat mereka, bila kahwin dapat anak, bila kahwin dapat anak. Ini tak dapat. Jadi bertentangan. Kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Kerana manusia ada berkuasa yang bersendiri naskah. Jika manusia itu ada berkuasa yang bersendiri, nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara. Ada orang yang tak sengsara? Ada ke? Biarlah aku sengsara asalkan engkau bahagia. Ada ke orang apa tu? Dalam wayang ada lah. Realiti kehidupan tak ada. Semua orang tak hidup bahagia. Hidup miskin. Siapa nak miskin ke tangan? Ada tak orang tak miskin? Ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta dengan Allah supaya jadi miskin. Tahu apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Itu Nabi. Tapi tak ada orang yang meniru doa Nabi itu. Kalau saya mendoa lepas ni, ada tak orang nak ngamin kan? Ada orang nak ngamin kan? Susah buat lah. Kopi ini jadilah. Tengok. Tapi Nabi apa betul tak? Ya Allah, jadikanlah hidup aku ini miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku di akhirat nanti bersama-sama dengan orang-orang miskin. Nabi itu seronok benar dengan orang miskin. Itu dalam berjanji pun disebut wa yuhibbul fuqara awal masakin. Dia sangat kasih kepada orang yang fakir-fakir dan orang yang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan dia selalu duduk bersama-sama dengan mereka, iaitu orang fakir dan juga orang miskin. Itu Nabi. Tapi yang ini bukannya tak ada disuruh pun kita ngikut dia. Sebab itu dia bukan sunnah kerana orang tanda. Siapa nak miskin kat tangan? Kita nak kaya aja. Saya pun nak kaya. Tahu doa saya? Allahumma qina rizqan jadida wa umran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan salihah. Saya tambah pula lagi wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Itu saya tambah sendiri tu. Wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Itu doa saya lah. Apa doanya? Allahumma qina rizqan jadida. Apa dia? Ya Allah, sentiasalah kamu perbaharui rezeki aku. Biar ada je rezeki. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki tak putih-putih. Ada aja.
Lepas ini ada tak rezeki? Ada tak rezeki lepas ni? Apa? Envelope. Rezeki lah tu. Kalau tak ada pun tak ngapa. Tapi bukan mesti ada ya. Wa umran tawila. Ya, umur bio panjang. Sekarang ni panjang ke pendek umur? Sudah panjang itu 73 apa lagi ndak. Wa malan katsira. Apa? Harta bio banyak. Ndak kan banyak harta. Sekarang ni saya tak ada banyak benar harta, tapi ada dak harta. Ada rumah, ada toko, ada motor, ada lagi basikal, ada. Dalam rumah pula ada almari, ada kain baju, ada. Banyaklah harta tu. Jenuh kena hisap esok. Wa malan katsira wa khairan qariba, yang baik-baik biar didekatkan. Ndak yang baik-baik aja. Wa syarran ba'ida, yang jahat-jahat jauhkan. Jangan didekatkan yang jahat-jahat tu. Wa syarran ba'ida lagi. Wa waladan salihah faizan fid dunya wal akhirah, dan anak-anak yang soleh yang berjaya dalam di dunia dan juga dalam akhirat. Sekarang ni anak-anak berjaya lah tu. Jayanya apa? Semayang tak payah lah nyungut, tak ada lah tengok demo tu yang keram macam nak nampak aja rasanya dah ya. Kita berjaya lah tu. Di dunia pun berjaya. Dalam apa pelajaran pun okey lah tu. Kelulusan dia memang okey lah. Semua dah lulus lah semua tu. Semua dah berjaya, okey. Berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di akhirat mudah-mudahan mereka berjaya lah. Tapi semayang lama tak ada lah nampaknya. Depan-depan saya lah, belakang saya entahlah. Tapi depan saya tak ada lah meninggalkan semayang. Di belakang mana saya tahu kan dia duduk di Selangor tu. Bukannya saya mantau dia dah. Jadi minta anak tu supaya soleh dan berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa amalan maqbulan, dan amalan biar dimakbulkan. Mudah-mudahan itu saya tak tahulah ya. Semayang biar diterima, puasa biar diterima, kita berdakwah ni biar diterima, biar orang suka dengan dakwah kita, biar orang menerima dakwah kita, biar orang meresap dalam hati mereka apa yang kita sarankan. Saya tak tahulah kesannya itu terpulang kepada orang yang mendengar dia. Wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Apa tu ya? Perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Berniaga tu biar tak ada rugi. Kedai tu tutup memanjang. Tahu kedai? Ada kedai di kampung tau. Kedai apa? Kedai kitab. Tutup aja memanjang tapi laku. Kita minta dengan Allah, laku ada aja. Tadi dah ada orang minta satu kitab suruh bawa ke Melenau esok. 2 hari sudah ada orang minta tafsir Quran. Suruh bawa ke bawa ke Parit 12. Tahu Parit 12? Walaupun tak buka, gaduh dia, kedai tutup saja kata dia. Kata bila nak buka kedainya? Mau ngajar pagi, petang, siang, malam. Pukul 9 tu dah start ngajar dah tu. Esok pukul 9.30 ngajar lagi. Pukul 3 ngajar lagi, malam ngajar lagi. Kadang-kadang 3 kali sehari. Hari ni aja 3 kali. Begitulah. Itu doa saya. Setakat ini rasa saya dikabulkan Allah Ta'ala lah. Tapi ikut dia benar-benar adab-adab berdoa. Belajarlah macam mana adab-adab berdoa. Hati itu macam mana, kedudukannya macam mana, bacaannya macam mana. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ni. Setakat ini yang saya rasa lah. Dalam perkara itu Allah saja yang maha mengetahui. Balik kepada Qadariyah ni tadi. Dia rasakan dia berkuasa yang bersendiri. Nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sangsara. Ada orang nak sangsara? Tak ada. Hidup miskin. Siapa nak sakit angkat tangan? Hidup sakit. Lagi? Tiada maju. Siapa nak mundur? Kita heboh nak jadi negara maju, nak negara berpendapatan tinggi ya. Heboh kita bercita-cita apa itu. Bahkan semuanya hendak hidup senang lenang, kaya raya. Itu semua orang dah.
Jadi kalau inilah pahaman Qadariyah ni dipakai, tak ada lah orang miskin dalam dunia ni. Masing-masing bekerja kerana apa yang dia bekerja, dia akan dapat hasilnya. Tak adalah jumpa orang miskin, tak adalah jumpa orang papa kedana, tak adalah jumpa orang sakit, tak adalah jumpa orang sengsara. Kerana tak ada siapa yang nak sengsara. Mereka berusaha supaya jangan jadi sengsara. Jadi bahagia belakang lah. Tapi realitinya berlaku juga kemiskinan, berlaku juga kesengsaraan. Hospital penuh juga dengan pesakit-pesakit. Ya. Rasa sakit makan ubat hilang, rasa sakit makan ubat hilang, rasa sakit makan ubat hilang, macam tak ada lah orang sakit lagi. Bila dah tak ada orang sakit, doktor tak ada kerja. Ya. Dah tak ada kerja doktor. Apa dah menganggur. Apa kerja tuan? Saya doktor menganggur. Ada apa tu? Ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi realiti kehidupan tidak seperti itu. Bukan mengikut kehendak Qadariyah ni. Jadi nyatalah Qadariyah ni tidak sesuai untuk kita, ya. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan. Maka mazhab ini hukumnya fasik. Nampak tu? Fasik, ya. Tak ada kafir, ya. Ada juga ulama yang mengatakan kafir, ada juga, tapi umumnya yang mengatakan hukumnya jadi fasik. Tetapi yang muktamad tiada kafir. Itu yang muktamadnya. Yang muktamadnya tiada kafir kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Dia mengadakan yang tiada. Usaha tu kata dia boleh memberi bekas, sedangkan benda itu tak ada. Mengadakan yang tiada. Itu tak apa. Berkata mereka itu ada memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Ini faham yang pertama. Sesat, ya. Qadariyah ni sesat. Lagi satu, Jabariyah. Jabariyah ni dia berserah 100% kepada Allah Ta'ala. Ya, perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jabar. Jabar itu tergagah, terpaksa. Itu Jabar, ya. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka iktikadnya itu dinamakan iktikad Jabariyah. Artinya tergagah. Allah menentukan segala-galanya. We have got no freedom at all. Semuanya Allah dah tentukan. Sama ada kamu buat baik, sama ada kamu buat jahat, kamu semayang ke, kamu tak semayang ke, semua ketentuan dari Allah. Kenapa kamu tak semayang subuh tadi? Dah ketentuan Allah Ta'ala. Dah dua dosa. Satu, dosa tak semayang. Lagi satu, menyalahkan Allah kerana dia melakukan maksiat. Faham tak kat sana? Dua dosa. Pertama, dosa kerana tak semayang. Yang kedua, dia menuduh Allah lah menyebabkan dia itu tak semayang. Udah ketentuan Allah, tak adalah aku semayang. Ada. Kenapa kamu tak pergi Mekah? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Belum ada seru. Padahal sudah ada dah seruannya. 1437 tahun dah ada seruan tu. Fa'atimmul hajja wal umrata lillah. Ada dah ayat Quran begitu. Maka sempurnakanlah kamu haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba kata belum sampai seru. Sudah Allah jadi salah. Allah tak izinkan. Tak adalah kata. Itu hakikatnya memang begitu. Tapi tak boleh disebutkan dengan perkataan. Tak boleh kita menyalahkan Allah di atas kekurangan yang ada pada diri kita. Jangan kerana Allah tu lah jadi. Seolah-olah Allah tu lah menzalimi kita, menyebabkan kita tak boleh nak menunaikan nak menunaikan ibadat kita kepada Allah Taala. Itu menyalahkan Allah disebabkan kelemahan kita. Padahal memang dia yang salah. Mengapa tak pergi Mekah? Dia tak pernah daftar tabung haji. Dia dah tahu kalau nak pergi Mekah mesti daftar tabung haji. Ini tengok tak ada namanya menjadi ahli tabung haji, tak ada. Kalau ada, insya-Allah akan sampai giliran walaupun lambat. Itu sebab orang kadang-kadang kecil lagi dah daftar daftar jadi ahli. Bila dah sampai masanya duit dah cukup, maka dia dapat pergi haji. Jadi kita boleh usaha, boleh ikhtiar. Jangan disalahkan Allah disebabkan kelemahan kita. Kenapa kamu tak pandai ngaji? Allah dah tentukan aku tak pandai. Belajar tak siok. Tak nak belajar. Mana nak tahu ngaji?
Mana nak tahu baca Quran? Tambah mereka-mereka yang hidup di zaman tulisan Jawi dihapuskan. Ada tak zaman itu? Tak ada tulisan Jawi di sekolah. Udah. Baca Yasin Rumi. Mau ke betul baca Yasin tulisan Rumi? Ya? Baca Quran tulisan Rumi. Mau ke? Tak maunya. Itu dia. Kerana apa? Kesalahan sendiri. Tapi dia menyalahkan Allah. Itu namanya Jabariyah. Ya. Dinamakan i'tiqad Jabariyah, artinya perbuatan baik dan jahat pada yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Semua diserahkan kepada Allah. Semua dituduhnya Allah pula yang menyebabkan dia jadi jahat. Dituduhnya Allah yang menyebabkan dia jadi malas. Dituduhnya Allah dengan sebab dia menjadi derhaka dan sebagainya. Dan Allah pula salah. Ya. Sudahnya orang kafir semua kata, "Ngapa kamu kafir?" Allah salah, tak nak bagi aku hidayah. Ya. Sesungguhnya i'tiqad ini mengiktikadkan hamba itu digagahi Allah Ta'ala semata-mata pada segala perbuatannya, sama ada yang disengaja atau tidak. Jadilah manusia itu sama seperti pucuk ru. Tahu ru? Pokok ru tu. Pokok ru tu macam pokok pine tu lah, yang ditiup angin. Kalau ke selatan angin tu, ke selatan lah dia menghala. Kalau ke utara angin tu, ke utara lah dia menghala. Kalau ke barat angin tu, ke barat lah dia menghala. Itu pokok ru ya. Ditiup oleh angin, tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Maka i'tiqad ini membawa kepada tidak berguna syurga. Buat apa syurga? Allah dah tentukan dah. Orang masuk syurga, syurga lah. Orang masuk neraka, neraka lah. Tak adalah payah kita berusaha untuk mendapatkan syurga. Sedangkan kita tahu ke tak kita ni ahli syurga atau ahli neraka? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Maka kita berusaha lah untuk mendapat apa? Mendapatkan syurga. Jangan berusaha untuk mendapatkan neraka tapi tak syurga. Boleh kan? Nakkan syurga tapi joget. Dapat ke syurga. Tiap-tiap malam pergi naik kelab. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Tidak ke syurga apa itu? Tapi bingung. Dari Melaka pergi ke Pahang, apa dia cekih singgah ke Johor perginya? Nyalah bingung manusia ni. Tak sedar dia tu dibingung-bingungkan oleh Allah, oleh siapa? Portugis dan juga Belanda. Begitulah. Nak kan pandai tapi tak nak ngaji, dapat? Nak kenal Allah tapi orang ngaji tauhid tak nak datang. Itu yang menjadikan syirik dalam hidup tu. Dia tak kenal Allah, tak tahu Allah tu sifatnya macam mana. Jadi sebab itu dia kadang-kadang mensyirikkan Allah tanpa disedarinya. Sama aja kan. Hukum orang mencuri potong tangan ini masuk penjara serupa aja. Sudah menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Teman tak peduli. Ada tak orang betul? Teman tak kira, teman tak yang lama juga. Ada tak? Hantar lah, marah-marah mana buat ni. Ada tak orang betul? Walaupun kita dah sebutkan dalil-dalilnya ayat Quran yang begini. Tapi dia tak kira. Dia sudah tahu yang salah tu, ikut juga yang salah tu. Lama, dia tak yang lama juga. Mana buat kan? Kalau begitu tak gunalah syurga, neraka. Rasul, apa guna Rasul tu? Untuk memimpin kita supaya melakukan perkara yang benar. Itu gunanya Rasul, menjadi contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Sudah kita tahu Rasul itu yang terbaik, kenapa tak ikut dia? Rasul ada pernah meninggal sembahyang? Rasul ada pernah pakai seluar pendek? Rasul ada pernah mencuri? Rasul ada pernah berdusta? Rasul ada pernah berzina? Tak ada yang dia dicontohi oleh Rasul ni. Yang ada Rasul apa? Apa ada yang ada Rasul buat? Semayang tak tinggal berjemaah. Itulah patut ikutan kita. Sentiasa berjuang di jalan Allah, tak menerima rasuah, tegas dalam perjuangannya. Nanti tu patut kita ikut ya. Tidak berguna Rasul lagi dah, tak ada guna lagi kalau dia faham Jabariyah tadi. Terpulang pada Tuhan lah. Kalau Tuhan nak kata aku semayang, semayang lah. Tuhan kata aku tak semayang, tak semayang lah. Sudah Tuhan salah. Itu Jabariyah namanya. Al-Quran. Al-Quran sudah tak guna lah. Apa guna Quran? Sebab dalam Quran tu ada tak suruhan dan larangan?
Ada ke tak ada? Atau kalau kita tak ikut, kalau kita orang Jabariyah ni tak ikut. Kenapa? Dia menyerah kepada Allah ni. Sedangkan Quran tu ada apa? Amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ada suruhan dan ada larangan. Kutiba tu artinya suruhan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa di bulan Ramadan, ya. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kamu mengamalkan qisas, balas bunuh, luka balas luka. Itu kutiba, ya. Dan larangan pun ada. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. La taqrabuz zina, jangan kamu hampir dengan zina. Itu larangan-larangan ada, ya. Ada perintah, ada larangan. Itu dalam Quran. Ada janji baik, ada janji jahat. Itu dalam Quran, ya. Ada janji baik, ada janji jahat. Kalau tidak, tak gunalah Quran. Ya. Kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu, yang lalu tu Taurat, Injil, agama dan segala undang-undang semuanya tidak ada faedah. Yang demikian itu salah. Jadi Jabariyah ni salah, ya. Dan sesat, tidak bersetuju dengan akal. Akal pun tak terima. Adat dan juga agama. Agama tak terima, adat pun tak terima. Hukumnya fasik, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir. Kerana fahaman ini menidakkan barang yang ada. Barang yang ada itu ditidakkannya. Ya. Berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. Allah bagi pilihan. Ada usaha, ada ikhtiar. Last sekali, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Ini kita punya i'tiqad. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Perkataan ahlus sunnah wal jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai, yaitu jamaah para sahabat. Yaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya. Tak ada memberi bekas, tak ada kesan. Yang hanya kesan apa? Perbuatan Allah Ta'ala. Manusia tak ada bekas. Tetapi ada perbuatan yang disengajakan pada zahir, iaitu yang dikatakan usaha dan ikhtiar, yang tiada memberi bekas, padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Ya, ikhtiar itu pun dari Allah Ta'ala juga. Cuma ikhtiar itu tidak memberi bekas. Kita demam, makan ubat, kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Terpulang kepada Allah. Allah nak baik, baikkanlah. Kalau tak nak baik, tak ada lebih baiknya. Walhasil sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin. Dia pada zahir berikhtiar, pada batinnya tergagah, terserah kepada Allah. Itu apa namanya? I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan tergagah pada batin. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif. Tempat pergantungan atau dipanggil taklif. Taklif tu kita bergantung. Allahus Samad, tempat Allah tu tempat kita bergantung. Iaitu hukum ke atasnya dan suruh dan tegah, dan itulah sebabnya dibagi pahala dan siksa. Kalau buat yang disuruh dapat apa? Dapat pahala. Kalau tinggalkan yang disuruh dapat siksa. Kalau buat yang dilarang dapat apa? Dapat siksa. Kalau tinggalkan yang dilarang dapat apa? Dapat pahala. Sebab ada pahala, ada siksa. Maka nyatalah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu i'tiqad yang pertengahan atau kepercayaan yang sederhana. Sederhana, ya. Kerana i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah semuanya melebih-lebih sangat. Maka dihukumkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan mentiadakan perkara yang tiada. Berkata Ahlussunnah wal Jamaah, pada hamba itu ada usaha, kerana sebenarnya ada usaha pada hamba, dan mereka itu menidakkan hamba. Ini tergagah semata-mata. Hamba itu bukan tergagah semata-mata, ada usaha, ada ikhtiar. Ya. Tidak tergagah semata-mata, kerana sebenarnya juga hamba itu tidak tergagah semata-mata. Dan sebab dihukumkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan, kerana ia tidak sangat kendur, berjala-jala seperti Jabariyah. Kendur, itu serah pada Allah, Allah dan itu itu kendur benar, ya. Dan tidak pula tegang, berdenting-denting seperti Qadariyah. Maka sebaik-baik perkara itu ialah pertengahan, seperti mana tersebut dalam hadis, khairul umur awsatuha. Apa artinya? Sebaik-baik perkara itu ialah pertengahan sahaja. Pertengahan ni tuan-tuan dan puan jangan silap pula, ya.
Ini bukan maknanya pertengahan tu semayang sikit, ngambil nombor ekor sikit, tengah-tengah udahlah. Itu tak betul. Ya. Baca Quran sikit, joget sikit, itu bukan pertengahan. Yang pertengahan ni kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik pembuat ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul buat tu semua pertengahan belaka. Kita kena jadikan baginda itu sebagai contoh. Itu namanya pertengahan, kesederhanaan dalam Islam. Banyak orang silap ni tau. Banyak orang silap. Pergi ke masjid pakailah jubah, pergi ke ngaji macam ni pakailah sorban, pakailah jubah. Lepas tu pergi padang bola pakai apa? Pakai seluar pendek. Kita tak sederhana. Itu bukan sederhana, itu berdosa. Sederhana ni menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan suri tauladan. Itu namanya sederhana. Karena sebaik-baik pembuat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata ni, sebaik-baik perbuatan ialah yang pertengahan. Maka fikiran orang Islam dalam perkara tersebut telah didapati kebanyakan mereka itu mengikut fahaman Jabariyah, sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan demikian itu. Dalil bagi menguatkan kenyataan ini, ada dalilnya, ialah apabila diambil daripada percakapan orang-orang Islam. Tatkala ditanya seorang, kenapa awak tak naik haji? Jawabnya, belum ada seru. Betul ke jawapan tu? Tak betul. Seru dah ada belum? Sudah ada. Kelemahan dia tak berusaha untuk pergi haji. Kalau ditanya apa sebab si fulan itu bercerai, maka dia jawabnya sudah takdir. Itu dah menyalahkan Allah sebab dia bercerai. Ya? Padahal dia bercerai sebab apa? Sebab kesalahan dia, pandai barat. Nak nampuk aja kau ni. Salah sikit, salah sikit, salah sikit. Siapa yang tahan? Ya. Itu yang nak nampak. Ada yang setengah tu monyok aja, tak ada marah pun dia. Dia pergi berkhaluat dengan orang lain pun dia suaminya senyum macam ni. Salah siapa? Salah suami lah. Isteri pun begitu juga. Bukan salah Tuhan, salah siapa? Salah sendiri, salah kelamin tu. Kemudian sudah takdir katanya. Kemudian apa kala ditanya apa sebab nakal, apa sebab jahat, apa sebab tak maju, maka dijawabnya sudah nasib. Padahal apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kita ubah diri kita, baru Allah ubah nasib kita. Dijawabnya sudah nasib dan sudah bahagian, maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Sikit lagi tuan-tuan, dan habis ini. Walaupun saya dah ngajar ni 1 jam 12 minit 58 saat. Lama nanti ya. Patutlah dia mula bersilap tu selemput, tu silap balik, tu selemput balik. 1 jam 12 minit. Pada jam belum pukul 9 lagi pun. Pukul 8.40 baru. Sikit lagi. Maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya kerana ia telah mengumpat Allah Ta'ala. Dia mengumpat Allah Ta'ala. Kerana Allah lah aku jadi opini. Kerana dah ketentuan Allah lah aku jadi macam ini. Itu seolah-olah menyalahkan Allah. Dan telah berani menyalahkan Tuhan. Ia menyangka seolah-olahnya Tuhanlah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Yang demikian sangatlah salah. Kerana firman Tuhan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Artinya apa? Apa yang mengenai engkau daripada kebajikan, kalau baik, yang baik itu, maka iaitu daripada Allah Ta'ala. Dan apa yang mengenai engkau daripada kejahatan, maka iaitu daripada engkau sendiri. Itu Allah dah sebut. Itu sebab orang berceramah selalu di ujung ceramah. Apa kata dia? Yang baik, yang bagus, yang bermanfaat adalah dari Allah Ta'ala. Mana yang salah, mana yang silap, mana yang ada kelemahan, itu dari nafsu saya sendiri. Padahal hakikatnya semua dari Allah. Tapi adab kita dengan Allah tak boleh menyalahkan Allah. Adab kita dengan Allah tak boleh menyalahkan Allah di atas kekurangan kita. Walaupun benar, walaupun itulah yang sebenarnya, tapi tak boleh kita menyalahkan Allah. Kurang adab kita dengan Allah Ta'ala.
Macam kita ngabur pada mak kita, pada ayah kita lah. Mak ayah kita tengah rehat di luar tu, kita pun jumpa ayah. Ayah, mak, ngapa saya ada dalam dunia ni? Tak lain mak dengan ayah anu ke tu. Faham kita kat sana? Ha. Kalau kita jadi ayah mak macam? Kalau kita jadi ayah jadi mak apa? Anak kita ngabur tu. Saya ada dunia ni sebab ayah dengan mak anu ke tu dah. Betul? Ha. Kalau saya pang lah dah. Ha. Pasal kau hajar. Ya dah? Ha, kita dengan Allah ni apa itu? Padahal benar tak cakap dia tu? Benar ke tak? Ha, kalau dia tak ada anu pun datang kita. Ha, ya? Tapi walaupun benar tak boleh, tak ada adab kita dengan ibu dan bapa. Begitu juga kita dengan Allah Taala ada adab. Ha, dan Islam ni semua ada adab. Ha, ya, sebab itu kita kena kena mengikuti adab-adab dalam Islam tu. Adab kita dengan Allah macam mana, adab kita dengan Rasul macam mana, adab kita dengan ibu bapa macam mana, adab dengan guru macam mana, guru adab dengan murid macam mana, ada adab belaka ya. Okey, yang ke-8. Ngapa panjang benar din? Habislah tu ya. Iradah. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Ha. Sekian. Minggu ni, bulan ni ada ke minggu hari Ahad yang kelima? Ada ya? Ha, insya-Allah hari Ahad yang kelima tu. 29 hari bulan 11. Kita akan baca Iradah pula insya-Allah ya. Ha, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ha, salah silap saya minta ampun, minta maaf. Sebelum saya berhenti bagi peluang lah, ada bangkangan.